بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Imam Bilal, ahli Jawatankuasa Masjid, hadirin yang dikasihi sekalian. Kita tengok hadis kita muka surat 87 berkaitan dengan syirik. Syirik. Hadis yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Hadis yang ke-6 tu muka surat 87. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah ma hunna wa ma hunna? Qala asyirku billah. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dan singkirkanlah perkara-perkara yang membinasakan. Sahabat baginda bertanya, apakah dia perkara-perkara itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah satu yang terbesar di antaranya ialah melakukan syirik terhadap Allah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-6 ini memerintah supaya menjauhkan syirik dari segala bentuk. Ya. Syirik ini adalah satu-satu dosa yang tak dapat tidak. Dosa besar lah maknanya. Ya. Menyembah selain daripada Allah ini, minta selain daripada Allah itu. Setelah kita mengetahui setakat mana buruknya akibat syirik, maka dengan ini kita diperintahkan supaya menjauhi dan menyingkirkan segala jenis syirik terhadap Allah, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mula-mula kita membuka solat sembahyang itulah pun dah kita dah sebut dah nak jauhkan syirik ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa yang disuruhku ialah awal-awal lagi kita ni ialah Islam. Allah saja. Allah itu ya. Syirik yang besar atau yang nyata itu ialah mempercayai adanya suatu yang setara, sebanding
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dituju kepadanya doa permohonan. Yang diuntukkan kepadanya satu-satu cara ibadat. Yang ditakuti bala bencana. Tuju doa minta kepada lain pada Allah. Dan upacara ibadat selain daripada Allah. Ramai-ramai pergi sembah berhala, sembah api, sembah matahari dan sebagainya. Syirik, syirik besar itu. Bala bencana. Takut bala bencana, minta daripada selain daripada Allah. Dengan adanya syirik yang demikian, maka akidah tauhid, orang yang melakukannya telah berbelah bagi. Orang musyrik inilah yang dijanjikan Allah dengan neraka. Neraka jahanam. Yang melakukan telah berbelah bagi. Iyakah? Ada iyakah? Memang begitu manusia ini. Berbelah bagi. Betul ke tak betul? Jadi pada mereka itu, orang yang syirik ini, akidah tak yakin ini, janji Allah ialah neraka jahanam. Wal-iyadu billah. Jadi bagi kita, akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah akidah rububiyah, akidah uluhiyah, akidah as-sifat. Akidah uluhiyah ialah la ilaha illallah. Akidah rububiyah ialah Rabb, Tuhan mengatur menyusun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mula-mula dah Fatihah. Kita pegang betul, yakin benar itu. Tauhid sifat wujud qidam baqa mukallafah tu hadamkan benar. Itu masalahnya huraian untuk kita mendalami Allah satu, Allah adalah. Ya. Jadi kalaulah macam orang yang tak yakin ini dengan adanya syirik yang demikian, akidah tauhid orang yang melakukan itu telah berbelah bagi. Orang musyrik inilah yang dijanjikan Allah neraka. Neraka jahanam. Kemudian itu syirik besar. Syirik yang kecil pula. Syirik yang kecil atau yang tersembunyi itu pula ialah kepercayaan, perkataan atau perbuatan yang menyebabkan berlakunya syirik terhadap kekuasaan atau undang-undang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik yang tersembunyi ini banyak. Banyak. Syirik yang tersembunyi itu banyak. Di sini dia sebut di antaranya mempercayai sesuatu yang menjadi sebab itu dengan keadaan hakikatnya memberi kesan baik atau buruk. Ya. Mempercayai sesuatu. Apalah saja benda makhluk ni, dia percaya benda tu, dia kata kalau begini jadi begini. Dia tinggal Allah. Ya. Dengan keadaan hakikatnya memberi kesan benda tu baik atau buruk. Ini baik, ini buruk. Satu. Yang kedua, menaruh perasaan takut, gerun kepada kekuatan sesuatu yang lain daripada Allah. Menaruh perasaan takut, gerun kepada kekuatan sesuatu lain daripada Allah. Ini pun syirik kecil. Alah payah ni nak buang ni. Oleh sebab itulah kita kena
betul-betul tauhid kita dengan Allah tu. Contohnya misalnya kata-kata Fatihah. Fatihah yang kita baca dalam solat tu, kita baca faham dan hadam betul makna. Satu. Yang kedua, ayat kursi. Disebut ayat kursi, ayat Al-Quran yang bernilai tinggi maknanya. Pun juga kita yakin bahawa ayat kursi itu adalah Allah Maha Kuasa. Tak, dia tak apa tu? Allah tak rasa ada apa-apa benda tu. Allah Maha Kuasa. Fala ya'udu hifzuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu kuasa langit bumi ini dia bagi dia saja. Oleh sebab itu Fatihah yakin dan amallah Fatihah. Ayat kursi yakin, amallah ayat kursi. Anak-anak sebut sini masalah ayat kursi ini. Ada satu buku kecil ni diakarang oleh Syekh Ali Abdul Rahman, doa untuk dunia akhirat, Lam'atul Aurat. Dia disebut di sini ayat kursi bermula hurufnya 170 kelimah. 50 170 dan kelimanya 50 dan ayatnya 7 ayat. Diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat semua ni. Mungkin kita tak mendalami masalah. Ya, kita dengar sini. Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar daripada tempat kediaman, keluar rumah lah contohnya, maka membaca ayat kursi, dibangkit oleh Allah Ta'ala kepadanya 70,000 daripada malaikat. Jadi kita nak mengelakkan daripada syirik tadi. Jangan kata kalau begini, kalau begini. Baca ayat kursi. Ya? Jadi bila kita baca ayat kursi begitu, 70 malaikat minta ampun mereka baginya dan mengawasi mereka akan orang itu, dan berdoa mereka itu baginya, malaikat tadi. Baca keluar rumah, baca ayat kursi. Malaikat membantu kita, penolong kita. Ya? Lagi disebut, barang siapa baca ayat kursi, bila dia keluar daripada tempat kediamannya, ditunaikan hajat. Ditunaikan hajat. Jadi ampunkan dosa dan dihilang kejahatan dan diwakil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia akan malaikat mengawali, menjaga mereka akan dia daripada tiap-tiap penyakit dan kebinasaan dan jin dan manusia dan tiap-tiap barang ditakut akan dia. Apa dia takut bila baca ayat kursi tadi, maka dia tak takut. Seorang yang beramal, dia kisah panjang ni, beramal dengan ayat kursi ni, dia tiba-tiba dia jalan daripada pasir, keluar harimau garang, baca ayat kursi, dia tak lari, takut Allah, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa akhir, lari harimau tu. Dia yakin pada Allah, yakin pada ayat Al-Quran, maka orang begini tidak bersyirik. Tapi kalau kita
sana kepada benda alam ini, kalau gini jadi gini, benda alam tidak kait dengan Al-Quran, syirik kecil. Contoh begitu. Jadi oleh sebab itulah sahabat-sahabat, kalau kita baca sejarah, dia takut ialah hanya Allah. Dia tak takut kepada itu Allah saja. Menang, mati, syahid. Itulah kalau boleh kita masuk dalam hati kecil kita, dalam syahadah kita ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dan diulang lagi dalam solat sehingga kita tunjuk begitu. Ini ada kaitan dengan hati kecil kita. Ucapan syahadah tunjuk ada kaitan dengan hati kecil kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mengikut fiqh, Allah satu. Satu Allah itu, jari telunjuk kita ni ada 5 ni. Jari ni ada hubungan rapat dengan hati kecil kita. Itulah maknanya dalam masalah akidah, pegangan kepada Allah, pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah perkara yang amat penting. Sebab perkara sulit yang tak nampak. Tak nampak Allah, tak nampak akhirat, tak nampak malaikat. Sedangkan malaikat ada, tak nampak. Baik, tengok lagi kitab kita ni. Bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada menyebut nama atau sifat Allah pun syirik kecil. Mengatakan kalau tidak kerana pertolongan Allah dan pertolongan si anu, tentu aku tidak berjaya. Allah kalau Muhammad tak tolong tak berjayalah aku. Tinggal Allah, contoh gitu. Juga dia tak ada kaitan dengan Allah. Mengatakan kalaulah tidak kerana ayam berkukuk, polis meronda atau sebagainya, tentu rumahku dimasuk pencuri. Sulit ke tu? Dengan memang pagi pukul 4 tu ayam kukuk lah. Tapi dia mengatakan, tu ayam kukuk tu ada pencuri. Jadi tinggalkan Allah yang Maha Kuasa. Percaya kepada ayat pokok. Oleh sebab itu, nak tidur pun kita baca ayat kursi. Disuruh baca ayat kursi. Baca 3 kul wallah, 3 kul sebagai khatam Quran. Baca ayat kursi mendinding pagar tubuh kita daripada syaitan dan iblis. Bacalah. Kita sama-sama baca ayat kursi. Nak tidur baca ayat kursi. Nak keluar rumah baca ayat kursi. Nak balik ke rumah baca keluar Allah, baca ayat kursi. Alhamdulillah. Bila kita betul-betul amal begitu, insya-Allah keberkatan datang kepada kita, Allah tolong kita. Dunia dan akhirat. Sebab kita nak pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Yang ketujuh, melakukan sesuatu ibadat atau daya usaha pengorbanan atau perjuangan bukan kerana menjunjung perintah Allah semata-mata, tetapi juga untuk tujuan yang lain, juga syirik kecil. Melakukan sesuatu ibadat, daya usaha pengorbanan, buat itu dan ini dan sebagainya, bukan kerana menjunjung perintah Allah, kerana sesuatu juga untuk tujuan-tujuan lain itu syirik kecil. Baik, tengok lagi kita. Nabi Muhammad SAW telah menerangkan dalam beberapa hadis tentang syirik yang tersembunyi ini, di antaranya An Mahmud bin Labib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirk asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Ini pun Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza ja'an nas bi a'malihim izhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum min jaza atau kama qala rawahu al-Imam Ahmad. Dari Muhammad bin Labib radhiyallahu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takut akibat buruknya menimpa kamu ialah syirik. Syirik kecil, syirik kecil, yang kecil. Sahabat-sahabat baginda bertanya, apa dia syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik yang kecil itu ialah riya. Riya. Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat. Apabila manusia datang dengan amal masing-masing, pergilah kepada mereka yang kamu melakukan riya di dunia dulu, untuk menunjuk-nunjukkan kepada mereka. Kemudian lihatlah, adakah kamu akan dapati sebarang balasan di sisi mereka. Riya. Ya. Ini pun satu perkara juga yang ada pada manusia ini. Syirik kecil saja. Sahabat baginda bertanya, apa dia syirik kecil? Rasulullah baginda jawab, ialah syirik yang kecil itu ialah riya. Riya. Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat apabila manusia datang dengan amal masing-masing. Apa saja yang kita buat, kita boleh lihat di hari akhirat, di padang mahsyar besok. Sebab itulah yang kita buat dikaitkan lillahi ta'ala. Tolong orang lillahi ta'ala. Buat sesuatu lillahi ta'ala. Salat, usalli, itu pun kerana Allah. Puasa kerana Allah. Tak tinggal li ajlillah itu. Tapi kalau kita buat sesuatu kerana sesuatu, ni orang puji, nak bagi orang angkat dan sebagainya, kerana sesuatu. Kita buat sesuatu nak bagi orang lihat. Kita buat sesuatu supaya orang kata, oh, aku ni hebat. Ini banyak kita tak sedar. Jadi oleh sebab itu, kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu, itu tulus, ikhlas. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita buat, jangan kita tinggal Allah. Kerana Allah, buat kerana Allah. Solat kerana Allah, mari ke masjid kerana Allah, sedekah kerana Allah. Apa saja lillahi ta'ala. Tidak kerana riak, kerana nak tunjuk-tunjuk. Kalau nak menunjuk, Allah kata panggil orang nunjuk tu besok, tunjuk ke dia. Kalau dia buat tu macam mana? Sebab kita faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa saja yang buat perkara baik, walaupun sedikit benda kerana Allah itu, dapat lihat. Dan siapa-siapa buat buruk, benda tak baik, dapat lihat. Bila? Di hari akhirat besok. Sebab itulah kita percaya kepada hari balasan, hari akhirat. Ini pun satu perkara yang sulit
yang tak dapat digambarkan bagaimana hari akhirat ini. Di padang mahsyar itu, terima batakah, terima buku kita yang kita buat, ditulis oleh mereka roket hati. Tiap-tiap hari ini semua ditulis, baik buruk ditulis. Kemudian diterima satu buku, dan buku itu didedah, kemudian buku itulah yang membuat keputusan kita melalui sirat. Siratan mustaqim. Kalau sikit-sikit tak betul, tak ada riak ni sikit-sikit. Nabi Muhammad kita syafaat, asy-syafa'atul uzma, syafaat. Ini hamba-Ku. Dia selalu buat amal ibadat baik, tapi ada juga sikit-sikit, tapi Allah tu, Nabi tulis. Sebab itu kita disuruh sangat selawat kepada Nabi sentiasa, pagi, petang, malam, siang, selawat kepada Nabi. Kerana nak bantuan dia. Orang lain tak boleh dah. Anak kau tak ada. Kerja kita ni pun, kalau kerja kerana bukan kerana Allah, riaklah kita ada kat sini, maka Allah panggil orang tu datang amal masing-masing. Pergi kepada mereka yang kamu melakukan riak di dunia dulu, untuk menunjuk-nunjukkan kepada mereka, ini membuat dulu ini. Tunjuk gitu saja ya. Kemudian lihatlah, adakah kamu akan dapati sebarang balasan dari sisi mereka. Tak ada apa. Tak ada apa. Lebih-lebih lagi, kalaulah kita sama kita ini, sama-sama kita Islam ini, upat, caci, gini, dia panggil besok di hari akhirat besok, khoyak upat yang itu, balas, dibalas balik. Mungkin bila dia banyak buat amalan, khoyak amalan dia tu ambil kepada orang itu, bagi orang itu. Allahu Akbar. Bagaimana ni? Jadi oleh sebab itu, hari ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, akidah kita betul dan perbuatan kita sesama kita baik, dan banyak maaf permaafan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surah Wal Asr itu maknanya kita memperingati di antara satu sama lain. Berikat di sama satu sama lain. Memang banyak ni benda-benda begini, benda-benda yang rasa tak tahulah. Kalau duduk cakap baik tak apa, cakap benda-benda yang boleh membangkitkan orang lain marah, tak suka, itu susah. Baik, kita pergi kepada kitab kita ni, dalam hadis kita ni, tengok. Hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Syirik lagi. Daripada Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa bersumpah dengan sebarang sebutan yang lain daripada nama atau sifat Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan syirik terhadap Allah. Bersumpah selain daripada Allah juga syiriknya. Tengok hadis ke-9. Hadis ke-9, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tama'im wattiwalat asyirk. Apa tu? Wa anna ruqa wat tama'im wattiwalat syirkun. Maknanya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tawar jampi, tangkal azimat, ilmu guna-guna, ilmu pengasih untuk menamatkan hati suami atau isteri, atau hati isteri kepada suami, adalah syirik. Syirik juga. Pakai takai ni. Ada kan ya?
Ada orang dulu-dulu kalau ni tak ada. Pakai ilmu pengasih. Ilmu pengasih buat takar, japi, nak kasih, isteri kasih lelaki dan suami kasih perempuan, buat satu benda, japi. Syirik. Tu orang budak kecil-kecil tu bubuh takar tu, macam mana? Kan takut demam tu. Dia takut demam, bubuh takar. Dia. Boleh tak? Terhenti pada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita itu dengan niat. Kerana Allah. Buat kerana Allah. Tapi kalau menyatu, kata-kata macam kata-kata benda japi-japi itu macam jamus itu ambil lain daripada Allah. Syirik kafir. Syirik juga. Sebab itulah anak-anak sebut nasihat pada diri juga. Banyaklah kita sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Nak bangkit bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah perbuatan kita itu kita dapat menahankan daripada unsur-unsur syirik. Nak menulis bismillah. Okay. Lepas tu akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah ini maknanya dari awal tadi hingga akhir ingat kita kepada Allah. Kemudian akhirnya alhamdulillah. Contoh yang paling dekat. Kita pakai amal. Kita tidur. Balik pukul 1, pukul 2. Tengok pukul 11 tidur. Satu bangkit pukul 4. Apa yang kita sebut? Nak tidur tadi baca ayat kursi lah. Baca kul huwallah dan kul a'udzu benar dah baca dah. Tapi bila bangkit. Bila kita bangkit, apa kita baca? Alhamdulillah. Ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangkit tidur. Alhamdulillah. Semalam 2-3 jam tu tak tahu apa lah. Tiba-tiba pukul 4 bangkit. Sedar. Alhamdulillah. Puji-puji doa. Ahyana hidup lagi. Ba'da amatana, selepas mati dah tu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kita kembali. Lepas tu dia suruh sebut apa lagi yang kita baca selepas solat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun satu cara untuk mengelakkan daripada syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Allah saja. La syarikalah. Lahul mulk. Allah lah yang berkuasa. Raja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Baca 10 kali. InsyaAllah berkat. Habis kaitan syirik-syirik tadi. Ya? Kita sama-sama buat. InsyaAllah. Ya? Alhamdulillah. Ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Dan satu lagi. Anak-anak sebut. Masalah kita makan. Masalah kita makan, minum. Kita juga kena berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa nama tu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana
wa qina azabannar. Semua dah baca tu kan? Ya? Lepas tu baca apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Itu hadis. Dan ada satu lagi, tak ingat. Baca 2 tu pun cukup. Mengelakkan daripada sakit jantung, darah tinggi. Yakin itu ayat Al-Quran, itu hadis Nabi. Alhamdulillahilladzi ahya. Betul, iaitu bangun tidur yang makan ni. Selalu kita makan dan doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Yakin. Insya-Allah. Tak jadi penyakit jantung. Lepas sembahyang subuh contohnya, kita amal. Ya Fattah. Ya Fattah ni nama Allah. Kita minta Tuhan buka hati. Tak ada tangan kita. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Tuhan. Buka sumak hati kita tu. Buka kebahagiaan kita hidup ini. Dan buka pintu syurga. Ya Fattah, Ya Fattah. Baca 71 kali. Amalkan. Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek saja. Nama dalam 99 nama itu satu daripadanya Ya Fattah. Ya Fattah ni maknanya pembuka. Pembuka rahmat, pembuka nikmat, pembuka sehat dan sebagainya. Ya Fattah, Ya Fattah. InsyaAllah kita buat. Ya? Daripada kita tengok benda-benda ni, pasti buat amal takut terlibat dengan syirik kecil. Dengan nama Allah, sebut nama Allah. Banyak 99 nama Allah itu daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Hingga sampai 99 nama itu kita boleh buat. Kita boleh amalkan. Ya? Okay. Yang akhir sekali tengok hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi ya, inna raqqa wat tamam wat tiwalata syirk. Hadis semula ini menunjukkan bahawa 3 perkara itu tersebut adalah dari perkara syirik kecil atau syirik yang tersembunyi yang wajib dijauhi oleh tiap-tiap seorang. Tetapi bukan semua jenis 3 perkara itu dikira syirik, malah setengah jenisnya sahaja, iaitu yang mengandungi perkataan yang tidak dipahami. Kerana boleh jadi termasuk perkara sihir, syirik dan lain-lainnya yang dilarang oleh hukum syarak sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah. Adapun yang mengandungi ayat-ayat Quran, zikir, maka yang demikian tidak dilarang. Pendeknya, tawar, jampi, tangkal, azimat, ilmu pengasih adalah haram kerana mengandungi perkataan yang tidak dipaham makna, atau yang didasarkan sihir, atau yang memuja hantu syaitan, jin, iblis, atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor. Adapun yang menggunakan kalamullah, namanya atau sifatnya atau zikrullah, maka yang demikian tidak salah. Menggunakan kalimah Allah, kalamullah, namanya atau sifatnya atau zikrullah, maka yang demikian itu tidak salah. Dengan penjelasan ini selesailah perselisihan yang nampak pada zahirnya berlaku di antara dalil-dalil yang melarang dan dalil-dalil yang membenarkan perkara-perkara tersebut. Jadi kesimpulannya, bagi menyelamatkan seorang daripada syirik yang tersembunyi itu hanyalah satu, jangan menggunakan sesuatu benda atau perkataan atau suatu cara sebagai sebab bagi mendapat kebaikan atau menolak perkara-perkara yang tidak diingini, kecuali setelah diketahui bahawa suatu itu telah berlaku adat Tuhan yang menjadikannya sebab bagi musabab
yang tertentu. Serta diketahui pula bahawa menggunakan sesuatu itu tidak dilarang oleh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah contohnya. Baca Fatihah. Daripada awal waladhdallin itu bismillahirrahmanirrahim. Yuk dalam ayat. Tidak jadi salah. Tidak syirik. Sebab kita beramal dengan kelima ayat suci Al-Quran. Tapi hak bahasa jampi ni baca tutup tutup ni dah semua. Itu dah susah. Ya menyebabkan kita menjadi syirik. Sebab bagi sebab yang tertentu itu. Serta diketahui pula bahawa menggunakan sesuatu itu tidak dilarang oleh hukum Islam. Kalau dengan ayat Quran tadi, maka tidak apa. Jangan iktikadkan sesuatu sebab itu dengan keadaan hakikat memberi kesan menghasilkan musabab. Bahkan memberi kesan itu bergantung kepada takdir dan izin Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga masalah biiznillah. Takdir Allah ini. Kalau kita nak buat apa-apa, kita jangan tinggal pada insya-Allah. Bagi salam kepada mak, alhamdulillah, bagi salam kepada mak, insya-Allah. Insya-Allah. Pergi ke Mekah contohnya, bagi salam kepada Rasulullah, insya-Allah. Insya-Allah itu jangan tinggal. Kenapa? Kerana kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lupa tak apa. Kalau tak lupa, kita buat sampai ke tu, dapat pahala. Dan mengelak daripada syirik. Itulah maknanya. Ya. Boleh ya? Itulah. Jenis benar ringan-ringan ini kita nak membaharui, mengingati di antara satu sama lain lah. Masalah amalan-amalan yang kita buat. Yang kita dah sebut ni Fatihah, ayat kursi itu dah lama dah kita buat, diamalkan. Tapi mungkin apakah hikmat masa tak ada nak terang lagi pun masa tak cukup. Ada kitab ni mungkin tak ada jual ni. Yang dibuat oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman ni, dia ada di Kota Baru, Kelantan, Masjid Besar Kota Baru, Kelantan. Dia mengajar di Masjid Besar Kota Baru, Kelantan. Kalau tak ada jual kitab ni semua. Tapi dia nasihat benda-benda yang selawat ni, banyak selawat ni, selawat Quran dan sebagainya. Kalau orang fikir tak panjang, tak payah nak cerita lah. Nanti dia jadi betul ke tak betul ni, macam-macam pula. Tapi kita yakin, kita beriman kepada Allah, berguna akhirat, selawat yang dibuat oleh ulama daripada hadis Nabi SAW itu adalah kita yakin. InsyaAllah benar betul. Baiklah, masa tak ada dan kita berhenti setakat itu dulu dan kita sudah dengan tasbih kafarah baca ayat wal asr. Subhanakallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa a'tadina al-thawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kana billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.